Elon Musk kini menjadi orang terkaya di dunia dengan nilai bersih berjumlah 187 bilion US dollars. Inilah cara CEO kepada Tesla dan juga SpaceX berubah daripada seorang mangsa buli semasa kecil kepada antara lelaki yang paling berjaya dalam bidang teknologi. Setiap hari yang cerah bermakna adanya hari yang mendung. Begitu juga buat Musk. Inilah kisah bagaimana beliau yang mulanya dibuli di sekolah menjadi entrepreneur dan akhirnya kepada seorang CEO bagi dua buah syarikat besar. Bagaimana dia hampir bankrupt dan menjadi salah seorang tokoh yang paling berkontroversi dalam dunia perniagaan. Elon Musk dilahirkan pada 27 Jun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Beliau yang minat teknologi mula belajar coding pada usia muda secara sendiri melalui buku milik ayahnya. Pada tahun 1983, berusia 12 tahun, Musk telah menjual video game yang bernama Blaster kepada sebuah majalah komputer dengan harga 500 US dollars. Namun, zaman persekolahan Musk tidaklah mudah. Dia pernah dimasukkan ke hospital setelah dibuli. Pembuli tersebut telah bertindak melempar Musk ke bawah tangga dan memukulnya sehingga dia pingsan. Ini menyebabkan beliau terkesan dari segi sosial, utamanya percakapan sehingga kini. Setelah menamatkan sekolah menengah, Musk mengambil keputusan untuk pindah ke Kanada bersama ibunya May yang merupakan warga negara bersama kakaknya Tosca dan adik lelakinya Kimbo, di mana beliau menghabiskan 2 tahun belajar di Queen's University di Kingston, Ontario. Tetapi dia memilih untuk menamatkan pengajiannya di University of Pennsylvania memperolehi ijazah dalam bidang fizik dan ekonomi. Setelah tamat pengajian, Musk mulanya ke University Stanford bagi menyambung PhD, tetapi dia hampir tidak memulakan programnya. Dia menangguhkan pengajiannya setelah cuma 2 hari berada di California, lalu memutuskan untuk mencuba nasib dalam .com boom yang tengah hangat berlangsung ketika itu. Dia akhirnya tidak menoleh ke belakang lagi dan memutuskan untuk terus drop out. Bersama Kimbo, Musk melancarkan Zip2 yang memberikan panduan perjalanan bandar seperti peta secara online untuk laman surat khabar seperti The New York Times dan Chicago Tribune. Semasa awal permulaan Zip2, Musk cuma tinggal di pejabat mandi di YMCA berdekatan. Kerja keras itu membuahkan hasil apabila Compaq membeli Zip2 melalui perjanjian yang bernilai 341 juta US dollars dalam tunai dan saham. Musk memperoleh sebanyak 22 juta US dollars. Fun fact, Musk menjadi jutawan serta-merta telah membeli sebuah kereta supercar iaitu McLaren F1, namun telah kehilangannya apabila dia terlibat dalam sebuah kemalangan tanpa mempunyai insurans ke atas kenderaan tersebut. Musk seterusnya memulakan X.com, sebuah syarikat perbankan dalam talian. Dia melancarkan syarikat itu pada tahun 1999 dengan menggunakan 10 juta USD wang yang diperoleh dari penjualan Zip2. Kira-kira setahun kemudian, X.com bergabung dengan Confinity, syarikat financial startup Peter Thiel, bagi membentuk apa yang kita kenali kini sebagai PayPal. eBay kemudian membeli PayPal pada akhir tahun 2002. Sebagai pemegang saham tunggal terbesar PayPal, Musk telah memperoleh 165 juta USD dari harga belian 1.5 bilion yang dibayar oleh eBay. Bahkan sebelum penjualan PayPal lagi, Musk telah mencatur langkah selanjutnya yang gila, iaitu untuk mewujudkan kolonisasi di Mare. Pada tahun 2002, Musk mendirikan syarikat yang akan dikenali sebagai Space Exploration Technologies atau lebih dikenali sebagai SpaceX dengan 100 juta USD yang diterima dari hasil jualan PayPal. Tujuan Musk adalah untuk membuat penerbangan ke ruang angkasa lebih murah. Beberapa golongan yang skeptikal terhadap ideanya menyatakan yang SpaceX tidak akan pernah berjaya dan dia sekadar akan membuang duit. Tidak cukup dengan SpaceX, Musk juga terlibat dalam Tesla Motors,
syarikat kereta elektrik yang dibentuk oleh Martin Eberhard. Mereka ingin membuktikan kereta elektrik bukannya lembab, bahkan dapat mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar. Pada tahun 2004, Musk membuat sejumlah pelaburan yang pertama daripada total pelaburannya sebanyak 70 juta USD di Tesla. Musk mula mengambil peranan aktif di Tesla, membantu mengembangkan dan mempromosi kereta pertama mereka iaitu Tesla Roadster. Musk akhirnya menjadi CEO pada tahun 2007 apabila Tesla dilanda krisis kewangan, dan Musk secara peribadi menyelamatkan Tesla dari kemuflisan apabila dia melabur lagi 40 juta USD dan meminjamkan 40 juta kepada syarikat tersebut. Tak cukup dengan itu, Musk mengemukakan idea untuk Solar City, sebuah syarikat tenaga solar. Musk memberikan tugas kepada sepupunya Peter dan Lyndon Rife untuk menghasilkan Solar City pada tahun 2006. Pada akhir tahun 2016, Tesla membeli Solar City dalam perjanjian bernilai 2.6 bilion USD. Tetapi antara SpaceX, Tesla dan Solar City, Musk sendiri hampir kecundang, di mana dia telah menggambarkan bahawa 2008 sebagai tahun terburuk dalam hidupnya. Tesla telah kehilangan wang dan SpaceX mengalami masalah untuk melancarkan roket Falcon 1-nya menjelang tahun 2009. Musk memperolehi pinjaman peribadi dari kerajaan USA untuk bertahan. Sekitar Christmas 2008, Musk menerima dua berita baik apabila SpaceX telah mendapat kontrak bernilai 1.5 bilion daripada NASA bagi menghantar bekalan ke angkasa lepas, dan Tesla akhirnya menerima lebih banyak pelabur luar. Menjelang Jun 2010, Initial Public Offering atau IPO Tesla telah berjaya. Syarikat itu mengumpulkan sebanyak 226 juta USD dalam IPO tersebut, menjadikannya syarikat kereta kedua yang berjaya setelah Ford pada tahun 1956. Untuk mendapatkan kembali kewangannya, Musk kemudian menjual saham pribadi bernilai kira-kira 15 juta USD. Kejayaan luar biasa Musk telah mendapat perhatian dari industri seni. Robert Downey Jr. sendiri telah berjumpa dengan Musk bagi mencipta watak Tony Stark dalam filem Iron Man yang diolah berdasarkan hidup Musk. Bahkan Musk sendiri hadir sebagai cameo dalam Iron Man 2. Pada tahun 2015, SpaceX telah membuat 24 pelancaran seperti melakukan pembekalan semula untuk stesen angkasa antarabangsa iaitu ISS, di samping mencipta beberapa rekod sepanjang perjalanan. Pada tahun 2016, SpaceX Falcon 9 berjaya melakukan pendaratan di bumi setelah pulang dari angkasa, menjadikan impian Musk kenyataan untuk mewujudkan roket boleh guna semula. Musk seperti tidak mengenal erti penat menghasilkan idea baru, Hyperloop, iaitu kereta api berkelajuan tinggi yang bergerak dalam tiub vacuum. Hyperloop secara teorinya dapat mengangkut penumpang dari Los Angeles ke San Francisco dalam cuma 30 minit. Dalam masa yang sama, Musk sendiri memulakan syarikat yang lain pada tahun 2016 iaitu The Boring Company, di mana ianya bertujuan untuk menggali rangkaian terowong bawah tanah di sekitar bandar untuk pemanduan berkelajuan tinggi bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Dan pada akhir 2015, Musk mewujudkan OpenAI, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memantau kecerdasan buatan dan memastikan supaya ianya tidak memusnahkan manusia. Musk mengasaskan sebuah lagi syarikat pada tahun 2017 iaitu Neuralink yang sedang berusaha membina alat yang boleh ditanam di dalam otak manusia bagi menghubungkan dengan teknologi secara terus. Tesla juga mengalami tahun yang baik dengan menyertai S&P 500 pada bulan Disember yang menyebabkan stoknya melambung tinggi, membuatkan nilai pasaran syarikat tersebut bernilai 500 bilion USD. Dengan saham Tesla yang naik mendadak pada tahun 2020, ini menjadikan Musk sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaan Musk telah melebihi Mark Zuckerberg, Bill Gates dan sekarang Jeff Bezos. So, bagaimana dengan video kali ini guys? Kalau korang suka, tinggalkanlah like, komen dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Saya tinggalkan pemata kata dari Elon Musk.